أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, adik, abang, kakak semua yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifah halukum al-yaum? Apa khabar anda semua pada hari ini? Adakah semua dalam keadaan yang sehat sejahtera? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pagi ini tuan-tuan dan puan, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, kita dapat lagi bersama pada pagi ini, berhimpun dalam majlis ilmu. Dan untuk pagi ini kita bersiaran langsung untuk slot Moh Ngaji. Ya. Dan untuk pagi ini tuan-puan, kita berada pada episod berapa dah ni hari ni? 400 ke 300 lebih. Jangan tengok bawah tu, tak aci lah. Ingat tak episod apa? Tak boleh dah. Dia dah lalu dah kat bawah tu. Okey. Nak tanya tak boleh sebab jawapannya dia kat bawah kan. So alhamdulillah seperti yang tuan-puan lihat lah, kita berada dalam episod 314. Ya. Dan untuk pagi ini insya-Allah kita akan sambung bacaan semasa kita pada muka surat yang tertera di bawah, 483 sehingga 487. Macam biasa kita akan cuba istiqamah 5 muka surat satu hari. Baik tuan-tuan dan puan, kepada yang baru masuk yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk di awal ini saya nak mohon jasa baik anda semua untuk sharekan dahulu. Okey, bantu saya untuk sharekan kita punya pengajian pada pagi ini. Dan seterusnya, boleh bersedia dengan mashaf masing-masing, ya, Quran masing-masing, buku nota, apa segalalah yang boleh membantu tuan-puan untuk menerima input-input yang kita bawakan, yang Easy Ngaji bawakan kepada anda semua, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, semua kata sihat walafiat.
sudah share. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah share, yang sudi share. Yang belum share, jangan malu untuk share. Jangan malu untuk berbuat kebaikan, tuan-tuan dan puan. Jangan malu. Ustaz ada TikTok live ke? Tak ada. Setakat ni kita buat yang ni dulu. Di Facebook saja dulu. Puan Ziz Zahalana. Buku tulis sudah sedia, Ustaz. Dah share, Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Kepada yang sudah share, terima kasih. Yang belum share, teruskan untuk share seperti biasa, tuan-puan. InsyaAllah kita dah nak mula ni. Kita tak nak buang masa banyak sangat kan awal-awal ni. Jadi jom kita mulakan dahulu pertemuan kita pada pagi yang penuh indah ini. Hari Khamis Hari ni tuan-puan, hari Khamis. Kita kira minggu pertama lah. Hari Khamis minggu pertama 4 bulan 8 2022. Kita buka dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Semoga dengan apa yang kita lakukan di pagi ini, tuan-puan, ya, membuatkan kita lebih termuhasabah, ya, sentiasa mengingatkan kita tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang melanggar perintah Allah, ya. Jadi dengan adanya lafaz istighfar, sudah pasti kita dapat merasai juga dari sudut penghayatan pada maksud-maksud istighfar yang kita bacakan tadi, lafaz istighfar ni tadi, yang mana kita memohon
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha penerima taubat, kan, Rabbal Baraya. Dan kepada Allah juga kita memohon ampun minal khata', daripada kesalahan-kesalahan, daripada dosa. Kemudian kita mohon juga Rabbi zidni ilma. Zidni ni merujuk kepada diri kita lah. Kalau kita nak doa untuk ramai, Rabbi zidna. Okey, tumpuan tukarkan ni tu jadi na lah di belakang tu. Kan, Rabbi zidni, tambahkan kepada ku. Kepada ku ni maksudnya bila kita lafaz ni merujuk kepada diri kita lah. Kita minta pada Allah untuk tambahkan ilmu. Kemudian zidni ilman nafi'ah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. Wa wafiqni amalan salihah, dan kurniakanlah kepada kami, okey, ataupun kepadaku amalan kebaikan, amal salihan, dan sepastinya amalan yang kita harapkan tu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan maqbulan. InsyaAllah, mudah-mudahan. Syura. Yang mana kalau kita lihat pada ayat pertama dan kedua pada surah ini terdapat bacaan huruf muqatta'ah. Okay, bacaan huruf muqatta'ah. Jadi, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat rahimakumullah, saya mohon jasa baik anda semua untuk stay dahulu, okay, sehingga selesai kita punya pembacaan pada pagi ini. Kemudian insya-Allah saya akan berkongsi pada anda, kongsikan kepada anda tentang bagaimana cara untuk kita membunyikan huruf muqatta'ah pada ayat 1 dan ayat 2 pada surah Asy-Syura ini. Dan seterusnya saya akan sharekan juga hukum apa yang terdapat pada kedua-dua ayat ini. Seterusnya menjawab beberapa persoalan lah. Mungkin ada timbul beberapa persoalan dalam fikiran kita, kan. Dan insyaAllah mungkin ianya akan terjawab lah. Cuma syaratnya kena tunggulah. Boleh? Kena tunggu sehingga kita selesai 5 muka surat bacaan kita, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan, saya harap anda semua sudah bersedia. Dan jangan lupa untuk kita niatkan bacaan kita ini. Kita sedekahkan pahala bacaan kita ini, khususnya buat ahli keluarga kita dan sesiapa sahajalah yang kita niatkan, insyaAllah. Baik, dah ready ke semua? Dan pada masa yang sama, tuan-puan semakkan juga bacaan saya. Ya, saya kena pesan ni tiap-tiap hari supaya tuan-puan tak lupa. Saya yakin tuan-puan ingat je. Cuma orang tak apa, dari sudut saya ni kena cerita juga, kan. Tuan-puan tolong semak juga bacaan saya. Okey, baik, alhamdulillah. Boleh tuan-puan, kita mulakan. Ready, bacaan surah Syura. Kita mulakan. Tarik nafas, sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب
فاطر السماوات والأرض. Sekali lagi kita ulang. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب
الكتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين
مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته
وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فيظللن رواكد على ظهره. Kita ulang balik sekali lagi, fayadhlal. Kita ambil di sini, maaf. Inna fi dha. Kita ambil di sini, inna fi dzalika la. 1 2 mula. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Au yubiqhunna bima kasabu wa ya'fu an kathir wa ya'lama alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Baik, alhamdulillah kita dah selesai bacaan kita, tuan-puan. Tunggu sebentar, jangan keluar lagi. Baik, saya nak kongsikan tentang kaedah ataupun cara bacaan bagi surah yang kita baca pada hari ini, iaitu pada huruf muqata'ah ayat 1 dan 2 pada muka surat 483. Tuan-puan yang ada mushaf boleh buka muka surat 483 dan lihat pada ayat 1 dan 2. Di sini
ada beberapa perkara yang kita kena ambil maklum, yang kita kena tahu dan faham. Sebab apa? Sebab di sini biasa berlakunya kesilapan dari sudut cara membunyikan tu. Okey? Dari sudut cara. Jadi saya nak ambil kesempatan pada pagi ini tuan-puan untuk sharekan kepada anda bagaimana untuk kita baca pada huruf muqatta'ah ayat 1 dan 2 ini. Jadi tuan-puan dah bersedia ke? Boleh kita teruskan? Dah ready ke belum? Okey, saya harap tuan-tuan perempuan yang belum share, boleh share dulu. Saya harap anda semua bantu saya sharekan. Ya, mudah-mudahan perkongsian ringkas ini dapat memberi manfaat lah, ya, kepada sahabat-sahabat di luar sana, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi untuk huruf muqatta'ah ini saya akan tulis semula. Okey. Ha mim. Ini ayat pertama, kemudian ain, sin, qaf. Baik. Ha mim, ain, sin, qaf. Ha mim, ain, sin, qaf. Baik tuan-tuan puan. Pertama kita nak semak dulu dari sudut harakatnya. Boleh? Kita nak semak dulu dari sudut harakat. Maksudnya berapa kadar panjang yang perlu dibaca. Baik, pertama sekali pada ha ini, huruf ha pedas ini kita baca dengan kadar 2 harakat. 2 harakat sahaja. Kemudian untuk mim kita baca dengan kadar 6 harakat. Ya. Kemudian untuk ain kita baca 6 harakat. Untuk sin juga 6 harakat. Dan untuk qaf juga 6 harakat. Baik. Dan sekarang saya nak contohkan pula macam mana bunyi bagi ayat yang pertama ini. Okey, bagi ayat yang pertama ni macam mana bunyi dia. So sama-sama kita dengarkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamim. Ha kita baca 2 harakat, mim 6 harakat. Saya ulang sekali lagi. Hamim. Selesai. Kemudian kita pergi pada ayat yang kedua. Contoh bacaan yang saya nak lakukan ini adalah contoh bacaan yang salah. Saya ulang sekali lagi. Contoh yang saya nak buat ini adalah contoh bacaan yang salah. Ataupun kita kata tidak tepat. Baik, bunyinya begini. Ain sin qaf. Saya ulang sekali lagi bacaan yang tidak betul ataupun tidak tepat. Dengarkan. Ain sin qaf. Baik, kalau ada yang terdetik dalam hatinya yang mengatakan, saya baca macam ni lah, maka anda perlu tunggu di sini sampailah habis pencerahan tentang ayat 1 dan 2 untuk surah Syura ini. Maknanya perkongsian ini untuk anda yang baca seperti contoh bacaan sebentar tadi. Ya. Baik. Jadi cara bacaan yang sebenar ialah kita perlu adakan unsur dengung di sini. Perlu adakan unsur dengung di perantaraan. Sebentar saya buat warna dulu. Okey, cuba lihat yang warna hijau ni. Yang saya letakkan palang di sini. Jadi di sini perlunya dengung dengan kadar 2 harakat. Di sini perlunya dengung 2 harakat. Saya letak D2 lah. D2 ni maksudnya dengung 2 harakat. Okey. Jadi macam mana boleh ada dengung? Jadi sebelum saya cerita panjang lebar macam mana boleh ada dengung, saya nak memperdengarkan dulu macam mana bunyinya. Okey. Saya mula daripada awal tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Hamim. Ain. Sin. Qaf. Okey, baik. Jadi itulah cara bacaan dia tuan-puan, yang mana huruf Ain ini dibaca 6 harakat, kemudian kemudian perantaraan di antara Ain dengan Sin terdapat dengung 2 harakat, kemudian Sin 6 harakat, kemudian dengung sekali lagi antara Sin dengan Qaf 2 harakat juga dengung, kemudian tutup dengan huruf Qaf 6 harakat. 6 harakat. Jadi kalau kita lihat kat sini, ada sesuatu yang macam tersembunyi, iaitu pada unsur dengung ni lah, macam mana dia boleh ada. So, jom kita nak menjawab kepada persoalan ini tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kita ketahui macam mana ada unsur dengung, macam mana dia boleh baca 6 harakat, semuanya akan terjawab apabila kita apa? Eja ke semua huruf-huruf muqatta'ah ini. Okey. Jadi memang kaedahnya begitu, tuan-tuan dan puan, kita kena ejakan dahulu. So, jom. Sekejap mana saya punya pensel ni? Okey. Baik, jadi kita kena eja dulu untuk ha dengan mim. Ha dan alif. Kenapa kita eja begini? Sebab memang itu kaedah dia. Siapa yang dah biasa belajar tentang hukum mad, maka inilah prosesnya, inilah jalan kerja dia tuan-puan. Alright, so stay tune, tunggu je, dengar je santai-santai insyaAllah. So, ha ni kita kena eja dia dulu. Huruf ha kena eja, ha alif, ha. Kemudian mim, macam mana boleh ada bunyi mim dan macam mana dia boleh panjang 6 harakat. So, kena eja dulu. Mim, ya, mim. Mim, ya, mim. Mim. Baik. Jadi, untuk menjawab kenapa huruf ha dibaca 2 harakat, kerana ejaannya hanya melibatkan 2 huruf saja, iaitu ha dan alif. Ha dan alif. So kat sini, kenapa 2 harakat? Kerana ianya mad asli harfi. Hukum kat sini. Mad asli harfi. Kat sini nama hukum dia mad asli harfi. Memang kena baca 2 harakat. Baik, andai kata timbul persoalan kan, macam mana ha ni boleh dibaca 2 harakat, kemudian mim ni boleh dibaca 6 harakat? Bukan boleh lah, kena. Kenapa ha kena baca 2 harakat, mim kena baca 6 harakat? Boleh faham ni? Kat mana penilaian tu berlaku? Alright, so jawapan dia macam saya sebut tadi, kena eja dulu. Macam mana ha ni boleh dibaca 2 harakat ataupun kena baca 2 harakat, kerana ejaannya hanya melibatkan ha dan alif. Maka di sini kita lihat jelas hukum yang terdapat padanya mad asli. Kemudian ada tambahan harfi ni atas tujuan isyarat kepada perbincangan huruf muqatta'ah ni. Huruf muqatta'ah ni maksudnya potongan huruf, ya. Membincangkan tentang huruf. Ni huruf ni. Ha, mim, ain, sin, qaf. Ini huruf. Okey, baik. Kemudian mim. Macam mana mim ni boleh baca 6 harakat? Jawapan paling basic ataupun standard yang kita boleh bagi, sebab ada simbol ni ustaz. Sebab ada simbol misai, ada simbol macam-macam lah istilah kita sebut kan. Ombak. Apa lagi? Kening lah. Itu jawapan paling basic yang kita boleh jawab. Faham ke maksud saya ni? Kalaulah ditanya, kenapa mim ni baca 6 harakat? Maka kita akan jawab sebab ada simbol ini. Jadi, jawapan tu bukanlah salah. Tetapi, jawapan yang kita berikan tu adalah satu simbol yang merupakan clue sahaja. Dia sebagai isyarat je untuk baca 6 harakat. Tapi untuk menjawab persoalan kenapa dibaca 6 harakat, kerana adanya pertemuan huruf mad dengan sukun asli. Itu dia. Kerana pertemuan huruf mad dengan sukun asli. Nampak ni? Huruf mad iaitu huruf ya berjumpa dengan huruf mim.
Kalau kita belajar adalah hukum mad lazim, okey, mad lazim akan berlaku, okey, apabila adanya pertemuan huruf mad dengan sukun asli. Maka berlakulah pemanjangan 6 harakat. Itu jawapan dia lah. Itu kalau nak detail. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa mim ni baca 6 harakat, so jawapan kita ialah kerana adanya pertemuan huruf mad dengan sukun dalam satu kalimah. Boleh faham tak ni? Okey. Kemudian kalau kita nak jawab sebab ada simbol ni boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma jawapan tu tidak lengkap lah. Jawapan tu tidak lengkap. Boleh faham tuan-puan? Boleh follow ke? Keberat sangat ni tajuk ni. Saya rasa tak kot sebab kita dah pernah bincang dah kan huruf muqatta'ah sebelum ni. Baik. Seterusnya, huruf ain. Step yang sama, ain, sin dan qaf ni kita kena ejakan dulu tuan-puan. Kita kena eja dia dulu. Okey. Ain, sin, qaf. Okey, kena eja dulu. Kena eja dulu. Barulah kita akan dapat merungkai kenapa ada dengung, kenapa 6 harakat. Okey. Baik. Sekarang konsep yang sama untuk ain. Macam mana dia boleh baca 6 harakat? Kerana adanya pertemuan huruf lin dengan nun mati. Ataupun kita kata huruf lin jumpa dengan sukun. Jadi kalau tuan-puan belajar hukum mad lin, konsepnya kan begini. Yang mana dia konsepnya arid li sukun. Sukun mendatang. Yang mana kat sini terdapatnya huruf lin. Okay, macam mana nak kenal huruf lin? Kat sini dia ada satu jalan cerita lain pula. Cuma secara ringkas, untuk anda kenal huruf lin ialah huruf ya yang ada sukun di atasnya. Huruf ya yang ada sukun di atasnya. Faham tak ni? Huruf ya yang ada sukun di atasnya. Saya ulang sekali lagi. Huruf ya yang ada sukun di atasnya, maka itulah huruf lin. Nak lebih jelas lagi, nak double confirm, nak pastikan adakah kita punya jawapan tu betul ataupun tidak, tengok sebelum dia. Sepastinya terdapat huruf berbaris atas. Ya mati sebelumnya baris atas. Boleh tuan-puan? Ni saya beritahu ni cara nak kenal huruf lin. Ya lin ni macam mana? Ya ni banyak dalam Quran. Ada ya berbaris, ada ya mat, ada ya lin. Kan? Ada alif maksurah rupa macam ya. So banyak. Jadi nak kenal khusus untuk lin ni, ya yang ada sukun di atasnya dan sebelumnya terdapat huruf berbaris atas. Dia tak kisah huruf apa pun, asalkan dia baris atas. Itulah secara ringkas. Okey, baik. Kemudian kat sini kita tengok konsep yang sama, huruf lin berjumpa dengan huruf yang mati. So, atas sebab pertemuan inilah ain ini dibaca 6 harakat. Ain ini dibaca 6 harakat. Boleh? Jelas tak setakat ni? Baik. Dan untuk makluman anda juga, di sini untuk huruf ain sahaja boleh dibaca juga 4 harakat. Kerana ia dikira juga sebagai mad lin. Okey? Dikira sebagai mad lin. Baik. Untuk huruf ain sahaja yang kita boleh baca sama ada 4 ataupun 6. Untuk yang lain tak boleh. Tuan-puan jelas Untuk huruf ain sahaja yang kita boleh baca 4 atau 6 harakat. Baik. Kemudian kita tengok lagi.
Ain. Okey, kita nak panjangkan 6 tu kat mana? Ai. Kita panjangkan begitu pada bacaan lin ni. Bukan nun ni bukan nun ni yang panjang, pada ai ni. Ai. Kalau kita buat gini, ain, itu maknanya kita panjangkan pada nun. Jadi kita tak mau tu. Okey, kita panjangkan pada mat ni. Pada lin ni. Ai. Okey. Orang tak apa. Terpulanglah kita nak buat 6 ataupun 4 harakat. Okey, selesai. Alright. Memang pada asalnya bunyinya ain. A-I-N. Ain. Kan? Memang bunyinya ain. Sebab memang sebutan ain tu begitu. Ain, ya, nun, ain. Tetapi, ni nak menjawab kepada persoalan kenapa kena dengung kat sini tadi. Ingat tak? Kenapa dengung? Sebab nun mati bertemu dengan sin, tuan-tuan perempuan. Nampak tak? Dia bercabang lagi. Dia tak berhenti takat tu je. Nun mati bertemu dengan sin. Maka jelas di sini berlakunya hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Bab ni dia memang dia akan kaitkan dengan semua hukum-hukum yang kita dah belajar. Melibatkan hukum mad, melibatkan hukum nun mati ataupun tanwin. Okey, hukum mim mati, semualah kait-kait semua tu. Boleh faham tak ni? Baik. Jadi ain kita dah tak boleh baca jelas. Sebab apa? Sebab berlakunya ikhfa di sini. Ikhfa ni maksud apa, tuan-puan? Maksud dia sembunyi, kan? Maksudnya sembunyi. Makna kata kita kena sembunyikan sebutan nun ini. Kita kena sembunyikan. Kita jangan sebut nun tepat pada makhraj. Tuan-puan tulis dengan komen boleh? Tuliskan ikhfa. Okey, ikhfa hakiki. Buat buat sama dengan jangan sebut nun tepat pada makhraj. Biar kawan-kawan kita ambil maklum ni. Okey, saya harap anda semua bertahan. Memang jalan cerita ni memang saya nak cerita slow and steady je. Kalau tuan-puan nak laju-laju, nak pantas macam kilat, penerangan saya minta maaf tuan-puan. Mungkin bukan di sinilah tempatnya. Okey, saya memang terpaksa cerita slow and steady sebab yang menonton ini mungkin berbeza level penerimaannya tu. Okey, saya mohon maaf siap-siap ni. Kalau yang dah pro, dah master kat sini yang sedang melihat penerangan saya ni, kalau anda harapkan penerangan yang laju dan pantas, saya bagi tahu siap-siap bukan di sini tempatnya. Okey, saya mohon maaf siap-siap lah. Takut ada kata ustaz ni apa yang lambat sangat, cerita je lah terus laju. Kan? Baik. Terima kasih tuan-puan untuk respon. Ikhfa hakiki tuliskan sama dengan jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Jadi untuk nun di sini tuan-puan, kita tak boleh dah sebut tepat pada makhraj. Ain. Yang mana berlakunya sentuhan hujung lidah dengan lelangit keras kita. Ain. Macam kita sebut huruf N. An. Okey. Jadi kita jangan adakan sentuhan tu. Itu maksud ikhfa. Sembunyi. Jadi bunyinya akan tergantung lah. Kalau biasa orang Melayu kita ni sebut bunyi tergantung, kan? Bunyi tergantung. Baik, dia jumpa dengan huruf sin. Dia jumpa dengan huruf apa tu? Huruf sin. Huruf sin ni bersifat istifal, huruf yang nipis. Maka ikhfa yang berlaku di sini adalah ikhfa hakiki. Tarqiq ni apa? Nipis. Tarqiq ni maksudnya nipis. Dengung yang berlaku adalah dengung yang nipis sahaja. Yang ringan. Boleh, tuan-tuan puan? So, macam mana bunyi ikhfa di sini? Ain.
Ain. Kalau saya buat, bayangkanlah kali ni saya cut dulu. Yang panjang tu saya abaikan dulu. Saya nak bagi nampak bunyi nun dengan sin tu. Ain. 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 Si. Boleh dapat tak? Ain. Bunyinya. In. Contoh kita sebut macam perkataan insan lah. Insan. Nun mati jumpa sin kan? Kan kita akan sebut insana. Insa. Insa. So sama je. Ain. Si. Boleh tuan-tuan dan puan? Jadi dengung mestilah nipis. Jadi terjawab. Sudah terjawab kenapa di antara ain dengan sin ni ada unsur dengung. Jadi kerana adanya pertemuan nun mati dengan sin ni tadi. Sebab itulah perlu didengungkan. Kalau melihat pada penulisan yang ini yang ada dalam mushaf, memang kita tak boleh nak jawab tuan-puan. Okey, memang kita tak mampu untuk nyatakan sebab kenapa kena dengung. Sebab tak ada apa-apa panduan pun kat sini. Jadi jawapan dia memang kita kena lalui proses-proses ini. Kita kena lalu proses-proses ini. Siapa yang belajar hukum mad memang takkan larilah. Siapa yang ikut kelas tajwid, hukum mad ataupun mad lazim ni kan. Ni dalam pembahagian mad lazim lah. Mad lazim harfi. Memang tuan-puan akan lalu benda ni. So saya yakinlah anda semua yang sedang menonton ni pasti dah belajar benda ni kan. Okey. Selesai. Kita sambung pula sin tu. Sin kita baca 6 harakat lah. Si. Panjangkan si. Kemudian baru matikan nun. Si. Sin. Sepatutnya S-I-N lah. Bunyi dia kan. S-I-N. Sin. Tapi alasan yang sama, tidak boleh dibaca jelas pada nun ini kerana dia bertemu dengan huruf qaf. Bertemu dengan huruf qaf. Bila bertemu dengan huruf qaf, maka hukumnya sama juga macam tadi. Nun mati jumpa sin, ikhfa hakiki. Ikhfa. Ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa? Sembunyi. Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Cuma kat sini dia berlainan sikit dari sudut sifat yang kita nak nyatakan tu pada bunyi tu. Kalau tadi ikhfa hakiki tarqiq, kita nipiskan dia sebab dia jumpa dengan huruf sin yang mana sin ni memang huruf nipis. Tetapi untuk qaf, qaf ni adalah huruf daripada sifat isti'la, huruf yang bersifat tebal, yang mana terangkat pangkal lidah sehingga berlakunya suara yang tebal. Qa. Kan? Qa. Jadi ikhfa hakiki di sini dia turut, orang kata apa? Terpengaruh dengan sifat yang ada pada qaf tu, sifat tebal. Maka kat sini ikhfa hakiki disebut ikhfa hakiki tafkhim. Ni tak masuk bab martabat lagi kan. Saya rasa tak perlulah kot untuk hari ni. Cukup untuk kita dapatkan tebal nipis tu cantik lah tu. Alright. Dengung kat hidung ke Ustaz? Betul. Dengung mesti kena ikut hidung lah. Baik. So, tafkhim ni maksudnya apa? Tebal tuan-puan. Lawan dia tarqiq tadi. Tebal. Okey. Tarqiq nipis, tafkhim ni tebal. Jadi kat sini dengung nipis, kat sini dengung tebal. Hukum sama. Okey, hukum sama, ikhfa hakiki, tapi satu dengung nipis, satu lagi dengung tebal. Okey. So macam mana nak praktik dengung tebal ni? Kalau tadi si, dia steady lah, dia ringan je. Tapi kalau qaf ni, pertama kita kena tengok dulu. Tafkhim nisbi.
Bukan. Kat sini dia bukan tafkhim nisbi Kat sini dia tafkhim je. Alright. Baik, kat mana tadi? Nun mati jumpa qaf. Okey, qaf ni kat mana makhraj dia tuan-puan? Huruf qaf kat mana makhraj dia? Tempat keluar dia kat mana? Pangkal lidah kan? Pangkal lidah yang ditekan ke langit berdaging, langit lembut tu. Baik, cuba kita sebut qa, 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 qa. So kalau kat sini bunyinya insa. Kalau kat sini min qa, min in, min in, insa, min qa, min qa, insa, min Tuan-puan boleh dengar ke perbezaan dia tu? Bunyi tebal nipis tu. Tuan-puan boleh dengar tak beza dia? Dapat tak beza tu? Insa, 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 min qa, insa, 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 min qa. Okey, baik. Jadi itulah yang kita nak praktikkan pada ain ni, ain dengan sin dengan qaf. Okey, so sin ni saya akan baca, tuan-puan dengar. Ain, sorry, sin sin. Tuan-puan dapat tak? Daripada sin ni bunyinya steady je lagi. Sin. Nampak? Dia terus pup, dia cucuk ke hidung dalam masa yang sama, tebal. Sebab apa kita nak standby untuk sebut huruf qaf ni. Okey. Sin. Nampak tak perubahan bunyi tu? Si sin qaf, sin. Kalau yang nun, ain tu, ain dengan sin tu, ain, sin. Tuan-puan akan nampak ada dia punya kepaduan tu sikit lah. Dari sudut nak mengikhfa'kan nun mati tu tadi. Jadi memang bab ikhfa' hakiki tuan-puan, kalau belajar betul-betul, dia memang syok lah sebenarnya ikhfa' ni. Selalu kita maklum ikhfa' ni nun mati tanwin jumpa 15 huruf kan. Jadi sebenarnya
dalam tu lagi ada pula dia punya pecahan-pecahan kan. Ada cerita tentang tebal nipis, ada pula perbezaan martabat dia, kedudukan makhraj tu, kan? So inilah secara ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda. So bunyi dia bila saya gabungkan, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Jadi itulah kaedahnya tuan-tuan dan puan untuk kita menyebut huruf muqatta'ah pada ain sin qaf ini. Jadi akhir sekali untuk menjawab kenapa dibaca 6 harakat, so alasan yang sama, kerana ya mad jumpa dengan sukun, alif mad jumpa dengan sukun, huruf mad jumpa dengan sukun, automatik jadi 6 harakat. Maka hadirlah simbol yang kita kata misai ni kan, ataupun nama dia ialah simbol mad untuk isyarat kepada kita, sebagai isyarat kepada kita untuk kita baca dengan 6 harakat. Adapun untuk unsur dengung ini memang kita takkan nampak apa-apa clue kat sini, melainkan kita belajar insya-Allah. Macam hari ni lah. Dengan adanya perkongsian ni, maka tuan-puan dapat sesuatu. So take note. Dan untuk unsur-unsur dengung ni bukan hanya ada pada huruf muqatta'ah yang ini sahaja. Ada lagi yang lain kan. Ta, sin, mim, kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, mim, ra. Itu pun ada unsur-unsur dengung dia. Boleh? Nafas kena panjang. Kejap. Mouse saya tak bergerak pula. Nafas kena panjang. Kalau betul tak Ustaz? Bab nafas. Okay. Bab nafas ni saya faham bukan semua orang mampu untuk memanjangkan bacaan tu kan. Cadangan saya untuk kita completekan bacaan ni, kadar-kadar harakat ni untuk kita selesaikan, tuan-puan lajukan sedikit tempo bacaan tu. Faham tak? Kalau kita baca secara perlahan, mungkin kita rasa penat, lelah lah nak buat tu. Laju. Kita lajukan. Kita jadi penat sebab lambat. So kita lajukan sikit. Okay. Contohlah kita praktikkan. Contohlah tengah baca sendiri ni. Lajukan. Macam mana nak tahu kayu ukur laju tu? Waktu bismillah kita tu pun dah tahu dah. Kalau kita baca macam ni, bismillah lambat, so hamim tu akan jadi lambat lah. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Itu lambat. So cadangan saya tadi, lajukan sikit supaya kita cukup nak sampaikan kat situ. Bagi orang bagi lepas je. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain. Sin. Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. Tu contoh kalau kita nak baca laju sikit. Tapi tuan-puan lajukan kat sini sahajalah. Lepas tu nak ataupun nak fokus kan, nak baca tu seketul-seketul, tu kat sini lambatkan balik.
Maksud saya tadi untuk bagi pelepeh kat sini je. Kan? Tak nak bagi semput. Sekarang belum dan baru kat scene udah biru muka kan. So tak nak muka tu biru, lajukan sikit. Itu je lah caranya ada. Boleh ya? Kalau tak cukup harakat, salah ke? Dia lahnu apa nama? Dia lahan khafi lah, kesalahan tersembunyi. Dia salah tetap salah. Cuma dia tak adalah membawa kepada perubahan makna ke apa, tidak. Cuma dia tak menepati lah, tidak menepati kehendak uh, apa yang sepatutnya kita baca kat situ. Boleh? Nipis seringai, tebal muncung sikit. Okey, berkaitan dengan statement nipis seringai ni, uh, mungkin boleh pakai. Cuma yang tebal muncung tu saya menolak. Saya menolak serta-merta. Saya kena mention ni. Okey, untuk menebalkan sesuatu huruf bukanlah disebabkan kena muncungkan bibir mulut. Tak perlu pun. Untuk menebalkan sesuatu huruf, apa yang kita kena buat? Kena angkat pangkal lidah. Untuk sifat isti'ala, kena angkat pangkal lidah. Kemudian untuk sifat huruf yang bersifat itbaq, sad, dad, ta, dha, kita kena itbaq, iaitu menutup keliling lidah tu ke langit sehingga berlakunya taqa'ur liwastil lisan, akan melengkung bahagian tengah lidah. Maka bibir tidak akan berlaku apa-apa perubahan lah. Ni saya nak kena jelaskan ya. Kalau ada yang belajar kalau kena muncung bibir waktu huruf tebal, sebut huruf tebal tu, wallahu alam lah. Saya tak bertanggungjawab lah di atas kenyataan tersebut. Cuma saya nak tekankan kat sini, saya menolak untuk apabila menyebut huruf tebal kita memuncungkan bibir. Saya tolak saya kena mention benda ni, takut jadi. Ini adalah mad lazim harfi mukhaffaf juga. Senang cerita semualah. Yang baca 6 harakat kat sini semuanya hukum mad lazim harfi mukhaffaf. Ain sin qaf, mad lazim harfi. Okey, so itu sahaja. Boleh tuan-puan? Walaupun dia ada dengung, dia bukan musaqqal
Musaqqal ni akan berlaku kalau ada unsur idgham. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tuan-tuan dan puan? Ha. Okey, clear ke? Kalau tuan-puan jelas, insyaAllah saya pun seronok, saya lega lah. Ya? Dan minta maaf kalau saya ambil masa yang lama untuk menerangkan benda yang sepatutnya boleh je nak cerita laju kan. Tapi saya tak tahu. Saya bercakap dengan siapa, siapa yang mendengar pencerahan ini, saya tak tahu levelnya macam mana, orangnya bagaimana. Jadi saya nak mudah, saya selaraskan je. Maknanya gaya penceritaan ni boleh terima untuk semua orang lah. So minta maaf kalau nampak macam slow, steady, lag je kan cerita tu. Alright, mungkin ada yang tak berkenan kan. Tak berkenan di hati. Cara tenang, cara cerita tu slow motion je kan. So tak ada apa dah, itu je. Dan seterusnya nak ingatkan tuan-puan, malam ini jangan lupa kita punya program. Geng-geng baru, geng-geng yang baru muncul dalam Izzy Ngaji ni, dalam live saya ni, insyaAllah malam ni jangan lupa kita sama-sama dalam webinar Rahsia Simbol dalam Quran. Ni program percuma je, khas buat anda semua. Okay. Kita akan jumpa pada jam 9 malam insyaAllah. Hari yang mana kita menceritakan tentang sejarah penandaan Al-Quran. Macam mana boleh ada baris-baris dalam Quran, simbol-simbol mati, simbol sukun, simbol sabdu, simbol mad, baris atas, baris bawah, baris depan. Macam mana boleh ada dalam Quran? Bagaimana pula prinsip awal bagi para ulama dalam penulisan Al-Quran? Memang boleh ke nak tambah-tambah baris ni? Adakah memang asal penulisan Quran waktu diturunkan dulu memang dah siap ada baris? Jadi semuanya insyaAllah akan dikongsikan pada malam ini. Dan saya akan kongsikan secara santai sahaja, tak ada apa yang berat sangat pun. Maknanya siapa-siapa je boleh terima benda ni, insyaAllah. Cuma yang penting niat kita ikhlas nak belajar lah. Okey, niat kita ikhlas nak belajar, bersedia. Itu sahaja. Boleh tuan-puan? Dia keluarnya. Boleh tengok kat komen tu ada link. So tuan-puan tekan je tuan-puan tekan je, senang menonton ni, tekan je link. Nanti isi beberapa maklumat yang diminta. Kemudian tuan-puan akan dimasukkan automatik ke dalam grup Telegram. Saya dah ulang benda ni banyak kali kan. Tapi tak apa, jangan risau, saya ulang lagi. Tuan-puan jangan bosan ya. Yang tak ada Telegram, kena download Telegram dulu. Kena download Telegram dulu. Kalau tak ada Telegram, memang tak boleh masuk lah selama-lamanya. Ya, kena download dulu Telegram, lepas tu baru isi yang link tu tadi. InsyaAllah program percuma je, tuan-puan sebar-sebarkan, bagi-bagikan pada kawan-kawan, geng-geng masjid, jiran tetangga, sanak saudara. Boleh? So itu sahaja insyaAllah. Puan Ella, boleh je daftar lagi ni. Puan Ella, boleh daftar.
Maksud saya daftar tu daftar untuk ni lah. Untuk daftar dalam link tu. Itu maksud saya daftar link. Okay, masuk dalam Telegram tu. Tekan je link tu. Itu kira pendaftaran lah. Memang dia tak ada bayaran pun. Cuma kita namakan dia pendaftaran lah. Untuk bagi tuan-puan masuk. Allah. Tercampak spek saya ni. Aduh. Okay. Kejap betulkan dulu. Apa ke tadi? Pun elah saya kot. Ini untuk tema malam ni, siapa yang bertanya pasal tema malam ni bolehlah pakai warna yang macam dalam poster ni. Kan? Semalam saya ada sebut ya. Boleh pakai warna pink ada, warna maroon ada, merah ada. Kalau kat baju saya tu ada warna hitam putih kan, boleh lah. Asalkan ada kait dengan poster ni jadilah. Kalau tak ikut tema pun tak ada masalah tuan-puan. Saja je nak bagi tema tu nanti cantik lah bila tak kat gambar kan. Tengok semua merah menyala je, okey lah. Okey. Baik, itu sahaja insya-Allah. Boleh terus daftar. Yang penting share-share tuan-puan kongsi-kongsikan pada sahabat-sahabat. So, saya rasa setakat ni itu sahaja dahulu. Untuk perkongsian tajwid saya rasa cukup juga membadai lah yang tadi tu. Nanti esok kita cuba sambung untuk muka surat 101 kita punya untuk bedah tajwid semasa insya-Allah. Baik, terima kasih semua sudi bersama saya daripada awal sehingga selesai. Kita cermin tukar baru Ustaz. Terlanggar je tadi kan. Terus tukar spek baru. Jenuh itu. Okey baik. So jom sama-sama kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik. Lawak baca komen-komen tu. Baik, alhamdulillah tuan-puan. Terima kasih untuk kehadiran anda pada pagi ini. Jadi kita jumpa esok insya-Allah jam 8.30 pagi untuk Muh Ngaji. Dan pada malam ni jangan lupa jam 9 malam bersama saya dalam kita punya rahsia sebalik simbol Quran. Dan tuan-puan boleh get ready lah. Lepas sembahyang isyak apa semua tu boleh get ready. Kalau boleh awal, masuk awal. Okay, masuk awal. Boleh duduk depan. Boleh duduk depan dan pastikan anda download modul yang saya sediakan dalam grup tersebut. Ada nota malam ni ada nota tuan-puan. Jadi untuk dapatkan nota tu memang kena masuk dalam grup Telegram tu. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, insya-Allah boleh minta bantuan daripada tim kami, kita akan cubalah semampu yang boleh. Baik, itu saja. Mohon maaf sekali lagi anda ada kesalahan dalam percakapan saya tuan-tuan puan, yang mana ada saya bercakap tadi tu kan. Kalau ada nampak macam unsur-unsur emosi ke apa, wallahi tak ada niat pun nak emosi ke apa, cuma
mungkin cara saya tu bercakap tu membuatkan tuan-puan rasa tak sedap hati ke apa, saya minta maaf. Okey, hujung rambut, hujung kaki, insyaAllah yang baik tu semua daripada Allah, yang kurang tu memang daripada kesilapan, kekurangan saya sendiri, kelemahan saya, dan mudah-mudahan ianya diampuni lah, insyaAllah. Dan jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai, kita jaga Quran, Quran jaga kita. Dan akhir sekali kita berterima kasih kepada Allah SWT di atas nikmat yang diberikan pada kita sehingga hari ini dapat kita mengikuti majlis ilmu sehingga selesai. Itu semua atas aturan Allah SWT. Ada yang masuk sekejap je, hati dah tak tenang, mungkin keluar. Ada yang masuk kejap, ada kerja yang urgent nak kena selesaikan, terpaksa keluar. Ada orang yang nampak mau ngaji ni lalu, tapi tak terdetik pun nak tengok ataupun nak tahu apa pengisian yang ada. So, lain orang lain cabaran yang diterima. Walaupun ia tak sedar itu adalah satu cabaran, kan? Tapi takdir Allah, qadarullah, kita berjaya dalam untuk mengikuti pengajian ni sehingga selesai. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kita jumpa lagi nanti tuan-puan. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.